Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufian bin Anwar. Nombor metrik 19990. Jadi pada pagi ini saya akan membincangkan tentang bagaimana perintah kawalan pergerakan dapat dikaitkan dengan pengurusan forest fire, atau dapat dikaitkan kesan terhadap forest fire bukan sahaja di Malaysia namun di peringkat antarabangsa. Jadi pertama sekali berkenaan dengan penyakit pandemik novel coronavirus atau lebih singkat dikenali sebagai COVID-19 telah mengubah lanskap kehidupan manusia di seluruh dunia. Ia juga memberi kesan yang besar terhadap ekonomi dunia. Jadi penyakit ini telah meragut sekurang-kurangnya 271,870 nyawa di seluruh dunia, dan di Malaysia sendiri seramai 115 orang telah terkorban daripada jumlah keseluruhan sebanyak 7,819 setakat ini. Jadi namun begitu, COVID-19 mungkin membawa malapetaka kepada umat manusia, tetapi ianya turut membawa kesan yang positif kepada alam sekitar. Jika dilihat laporan-laporan akhbar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, terdapat banyak berita-berita yang menunjukkan alam sekitar sedang mengalami kesan yang positif akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Perintah Berkurung yang sedang dilaksanakan di seluruh dunia. Kualiti air sungai didapati semakin baik, kualiti udara juga bertambah baik dengan berkurangnya kenderaan di jalanan dan pemberhentian sementara aktiviti ekonomi dan industri. Namun masih terdapat banyak kes kebakaran hutan yang berlaku walaupun kebanyakan negara yang terlibat melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Perintah Berkurung. Di Malaysia, kebakaran hutan berlaku di kompartmen 21 dan simpan Kuala Langat Selatan, Selangor seluas 80 hektar pada April 2020. Selain daripada cuaca yang panas dan kering, sikap segelintir petani yang tidak bertanggungjawab dikatakan menjadi punca kebakaran walaupun Perintah Kawalan Pergerakan sedang dilaksanakan ketika itu. Sementara di China pula, kebakaran hutan berlaku di kawasan pegunungan di Xinjiang sehingga 700 orang petugas bomba terpaksa dikerah untuk memadamkan kebakaran hutan yang melibatkan 7 kawasan hutan. Dan akibat kebakaran tersebut telah mengorbankan 26 orang anggota bomba yang berusaha untuk memadamkan kebakaran. Jadi mengapa kadar kebakaran hutan tidak mengalami penurunan yang ketara? Jadi ini kerana punca kebakaran hutan bukan sahaja akibat daripada perbuatan manusia, tetapi ada sebab-sebab semula jadi seperti petir, gunung berapi, kemarau dan sebagainya. Namun dalam kes-kes kebakaran hutan yang besar seperti di Australia pada 2019 dan awal 2020, seramai 24 orang telah ditangkap kerana menyalakan api di dalam hutan dan 183 orang ditahan kerana melakukan kesalahan yang berkaitan dengan api atau kebakaran. Kejadian kebakaran hutan ini adalah yang terburuk di mana kawasan yang terbakar seluas lebih kurang 10.3 juta hektar, yang mana kawasan ini hampir bersamaan dengan kawasan negara Korea Selatan. Jadi dari aspek pengurusan dan penguasaan kebakaran hutan, Perintah Kawalan Pergerakan atau Perintah Berkurung ini dilihat dapat mengurangkan aktiviti manusia dan mengurangkan risiko kebakaran akibat daripada perbuatan manusia. Walau bagaimanapun, aktiviti rondaan masih perlu dilakukan kerana terdapat segelintir individu yang melanggar perintah PKP mungkin kerana desakan hidup. Jadi PKP yang dilaksanakan daripada bulan Mac 2020 telah memberikan impak yang besar terhadap ekonomi masyarakat. Walau bagaimanapun, kita perlu menyesuaikan dengan keadaan normal yang baru ni, yang mana aktiviti pengurusan aktiviti pengurusan untuk kawasan kebakaran hutan ni perlulah diurus dengan mengikut norma yang baru, supaya kita dapat meneruskan aktiviti pemantauan dan pengurusan kawasan hutan, dan dalam masa yang sama kita dapat membantu pihak kerajaan untuk mencegah penularan wabak COVID-19, untuk sama-sama kita membasmi dan mencegah virus COVID-19 ni untuk kebaikan kita semua.
Jadi sekian, terima kasih.